3 inisiatif tingkat minat dalam sains dan matematik. 24 keluarga tinggal sehelai sepinggang. Juga PDRM Nafi lantik syarikat urus saman trafik. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Atika Mama Naim. 24 keluarga yang menginap di sebuah kawasan penempatan di Sentul, Ibu Negara, tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman mereka hangus dalam kebakaran. Kebakaran hanya dapat dikawal sejam kemudiannya kerana pihak bomba menghadapi masalah mendapat punca air. Menurut penolong pengarah operasi bomba Kuala Lumpur, Azizan Ismail, kebakaran di rumah panjang kampung Cubadak Jaya itu berlaku sekitar pukul 3.20 petang. Ia dipercayai berpunca dari bahagian dapur sebuah rumah sebelum merebak ke kediaman lain. Insiden diburukkan lagi dengan keadaan angin yang kuat. Pasukan bomba terpaksa menghantar jentera tangki ekoran masalah mencari punca air. Pasukan Jabatan Pertahanan Awam yang dihantar ke situ mengesahkan tiada kecederaan dilaporkan. Semua penduduk terjejas ditempatkan sementara di Dewan Komuniti Sentul Perdana. Punca sebenar dan jumlah kerugian akibat kejadian masih disiasat. Sementara itu, seorang pelajar kolej dikenakan 8 sebatan di hadapan ibu bapa dan orang awam di Mahkamah Session Ampang hari ini selepas mengaku bersalah atas tuduhan merogol gadis bawah umur tahun lalu. Ainur Ashrik Aizamuddin, 19 tahun, dikenakan sebatan ringan menggunakan rotan dalam mahkamah oleh 2 pegawai dari penjara Kajang di hadapan Hakim Manira Mamak Nur. Turut menyaksikan pelaksanaan hukuman itu ialah seorang doktor perubatan, pegawai penjara dan wartawan. Hakim Manira berkata mahkamah mengambil kira faktor tertuduh sebagai pesalah muda dan latar belakang sebelum menjatuhkan hukuman sebatan ringan dan perintah kehadiran wajib. Hukuman perintah kehadiran wajib 4 jam sehari selama 3 bulan itu dijatuhkan 14 Mei lalu mengikut Seksyen 5-1 Akta Kehadiran Wajib 1954. Tertuduh juga dikenakan bon bercagar RM6,000 dengan seorang penjamin. Hukuman 8 sebatan pula dibuat berdasarkan Seksyen 293-1-C Kanun Tata Cara Jenayah. Sebelum prosiding sebatan dilaksana, Hakim menasihatkan remaja itu menjadikan hukuman tersebut sebagai pengajaran. Manakala ibu bapa pesalah diminta mengawal pergerakan sosial anaknya. 13 Disember tahun lalu, Ainur didakwa atas 2 pertuduhan merogol teman wanitanya yang ketika itu berusia 15 tahun. Baik, di Mahkamah Magistrate Selayang pula, seorang guru lelaki didakwa atas 2 tuduhan merogol pelajar bawah umur 3 tahun lalu. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan selepas tuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurliana Ismail. Kes tersebut akan dibawa ke Mahkamah Session Ampang Isnin ini untuk disebut semula. Tertuduh Muhammad Ezli Azram Muhammad Khassasi, 35 tahun, tidak dibenar diikat jamin dan didakwa merogol pelajar perempuan yang ketika itu berumur 11 tahun 8 bulan di rumahnya pada 3 Disember 2011. Muhammad Ezli juga didakwa melakukan perbuatan serupa terhadap mangsa sama pada Ogos 2013 ketika pelajar berkenaan berumur 13 tahun 4 bulan. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Zulia Balkish Said Agil, sementara tertuduh diwakili Peguam Farhan Reid dan Doni Abdullah. Seorang kanak-kanak 9 tahun yang mengalami kecacatan otak ketika dilahirkan di sebuah hospital kerajaan menerima pampasan RM2.7 juta. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan pampasan itu dibayar sebagai penyelesaian daripada kerajaan dan 29 defendant lain dalam kes saman berkenaan. Keputusan dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Wazir Alam Maidin Mira. Penentuan jumlah pampasan dibuat selepas pihak defendant pada September tahun lalu mengaku bertanggungjawab atas kecuaian seperti dalam tuntutan kes saman tersebut.
Nurul Husna Muhammad Hafiz yang dilahirkan pada 22 Julai 2005 sebelum ini memfailkan saman terhadap kerajaan, 21 doktor dan 8 jururawat hospital Selayang sebagai defendant. Saman itu difailkan bapanya Muhammad Hafiz Abdul Wasid selaku plaintiff. Dalam penyataan tuntutan, plaintiff berkata Nurul Husna mengalami kecacatan otak yang teruk selepas dilahirkan dan tidak boleh dipulihkan berikutan kecuaian defendant, pekerja dan ejennya. Polis menafikan pihaknya ada melantik individu tertentu sebagai ejen bagi menyelesaikan saman dengan kadar rendah seperti yang diiklankan dalam laman sosial baru-baru ini. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Lau Hong Sun menasihatkan orang ramai agar jangan mudah terpedaya dengan iklan tersebut. Beliau juga meminta orang ramai membuat semakan dengan polis agar mereka tidak menjadi mangsa sindiket penipuan itu. Sindiket itu dikatakan mengiklan tawaran diskaun antara 10 hingga 50% bayaran saman dalam beberapa laman sosial. Polis akan menyiasat perkara itu dan sekiranya benar, tindakan akan diambil di bawah Akta Multimedia dan Komunikasi 1998. Datuk Lau bercakap dalam sidang media di Ibu Negara selepas menyaksikan Majlis Serah Tugas Ketua Polis Trafik Kuala Lumpur. Baik, ini pula susulan penemuan mayat bayi lelaki dalam gaung di Jalan Genting Highlands Rabu lepas. Polis memberkas seorang lelaki warga Bangladesh bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Shah Alam, Superintendent Ruslan Abdullah berkata lelaki itu berusia lingkungan 30-an ditahan di Klang semalam. Ia berikutan aduan seorang pembantu rumah warga Indonesia yang didakwa dirogol oleh suspek sehingga melahirkan bayi berkenaan. Suspek direman 14 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Ekoran kejadian itu juga polis bahagian maksiat perjudian dan kongsi gelap di 7 Subang Jaya berjaya menyelamatkan 11 pendatang asing tanpa izin termasuk 7 wanita di Jalan Bukit Jati, Kampung Jawa, Kelang. 4 lagi wanita diselamatkan di Subang Jaya. Sebelum ini, seorang ejen membekalkan pekerja asing dan isterinya ditahan bagi membantu siasatan berhubung aduan wanita berumur 33 tahun itu yang kehilangan bayi hujung bulan lepas. Sikap sambil lewa peniaga makanan dalam menjaga kebersihan restoran membawa padah 17 premis makanan di arah tutup oleh Jabatan Kesihatan Pulau Pinang dalam Ops Premis Bersih 2014 yang diadakan pada 4 dan 5 Jun lalu. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Ku Nafisah Ku Arifin, 78 premis makanan diperiksa dan mendapati beberapa pengendali makanan melanggar Undang-Undang Kebersihan di bawah Seksyen 32B. Persekitaran premis kotor, kehadiran makhluk perosak seperti tikus dan lipas serta pemakaian pengendali yang tidak sesuai adalah antara kesalahan yang banyak dikesan. Lebih membimbangkan ada klorin pencuci lantai disimpan bersama makanan dalam peti simpanan ais. Jika berlaku pencemaran makanan di mana berlaku tumpahan daripada bahan-bahan kimia tersebut kepada makanan, ia akan boleh menjadikan satu mudarat kepada pelanggan yang memakan makanan tersebut. Dalam sidang media di pejabatnya, Ku Nafisah berkata pihaknya menerima 85 aduan mengenai kebersihan premis makanan sepanjang Januari hingga 8 Mei lalu. Pihaknya akan mewajibkan pengusaha makanan menjalani latihan kebersihan di 6 sekolah latihan pengendali makanan di Pulau Pinang. Polis memaklumkan laporan awal DNA mayat yang ditemui Rabu lalu di Pulau Tioman dijangka diketahui esok. Sampel ujian DNA mayat akan disepadankan dengan sampel ibu kepada lelaki British Gareth David Hansley yang hilang sejak 27 Mei lalu. Janet Softwell tiba di Kuantan bersama teman wanita anaknya Kit Natariga. Gareth David dilaporkan hilang selepas pergi berkelah di kawasan air terjun Lubuk Teja, Pulau Tioman Selasa lalu. Ketabahan Zaitun Samion menempuh dugaan. Kami bawakan paparannya selepas ini. Namun ku kan tetap bersabar menelan. Bersua kembali. Menjelang 100 hari kepimpinan Tan Sri Adnan Satem selaku Ketua Menteri Sarawak. Ikuti bual bicara langsung di TV1 jam 9.15 malam nanti.
Dan sebelum itu kita dapatkan dahulu gambarannya bersama perantara Said Munawar di Kuching. Silakan Said. Terima kasih Syaril dan Atikah. Jangan lupa temu janji kita pada malam ini berbanding dengan hari-hari Jumaat lumrahnya kita mengadakan lanskap. Namun pada malam ini khas bersama akan menampilkan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak iaitu Tan Sri Dato' Amar Haji Adnan Haji Satim, dan ini bersempena dengan menjelang 100 hari kepimpinan beliau, merupakan satu tempoh peralihan kepimpinan yang besar dalam konteks sejarah politik tanah air dan khususnya bagi negeri Sarawak. Pastinya ada banyak persoalan yang harus dirungkaikan untuk diberikan suluhan secara lebih spesifik berkait dengan dasar-dasar yang mungkin diteruskan, juga legasi yang telah sedia ada. Bagaimana pula dengan dasar-dasar baru dan juga penegasan dan wawasan yang diperkenalkan bersempena dengan peralihan tampuk kepimpinan bagi Ketua Menteri Sarawak ini. Dan semua persoalan ini akan ditanyakan secara langsung nanti kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak bermula pada pukul 9.15 malam nanti. Anda boleh mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Facebook, cari pautan khas bersama dan berikan komen ataupun pandangan anda, bahkan juga persoalan dalam kesempatan masa yang akan kami angkat tema-tema yang bersesuaian. Begitu juga Twitter boleh anda manfaatkan dengan cara menaipkan hashtag CM Adnan ADENAN, dan di situ pautannya untuk anda memberikan pandangan. Talian juga bakal kami buka dan akan kami paparkan nanti taliannya untuk anda manfaatkan, dan pastinya kepada khalayak rakyat Malaysia seluruhnya, bahkan juga rakyat di negeri Sarawak, banyak yang harus dirungkaikan, persoalan yang memerlukan jawapan dan juga penegasan. Jangan lupa temu janji kita nanti 9.15 malam. Untuk itu kita kembali bersama rakan-rakan di Kuala Lumpur bersama Atikah dan Syaril. Silakan. Baik, terima kasih Said Munawar secara langsung dari Kuching. Dia akan bersama anda sejam dari sekarang. Jangan ke mana-mana. Berita ekonomi bersama anda selepas ini. Jumlah perdagangan Malaysia meningkat 12% menjadi 123.9 bilion ringgit pada April 2014. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed dalam satu kenyataan berkata jumlah ekspor turut meningkat 10.6 bilion ringgit menjadi 66.37 bilion ringgit pada tempoh sama. Peningkatan dagangan direkodkan dengan China berjumlah 1.72 bilion ringgit, Taiwan 1.51 bilion ringgit, Korea Selatan 1.49 bilion ringgit, Hong Kong 1.37 bilion ringgit, Australia 1.25 bilion ringgit, Singapura 1.2 bilion ringgit dan Jepun 1 bilion ringgit. Ekspor utama terdiri daripada produk elektrik dan elektronik yang mewakili 32.7% daripada jumlah keseluruhan ekspor. Datuk Seri Mustafa berkata prestasi dagangan Malaysia menunjukkan aliran meningkat dengan jumlah dagangan berkembang 9.3% kepada 473.2 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2014. Selari dengan trend pertumbuhan ini, Malaysia mencatat lebihan dagangan yang kukuh sebanyak 35.19 bilion ringgit pada 4 bulan pertama 2014 dengan ekspor meningkat 12.8%. Agensi Penggalak Pelaburan dan Perdagangan dari United Kingdom UKTHI berhasrat menjadikan Malaysia destinasi pelaburan utama bagi syarikat-syarikat negara itu. Menurut Ketua Pembangunan Asia Pasifiknya Philomena Chen, kerjasama perdagangan mampu dipertingkat melalui pelbagai bidang baru seperti kejuruteraan lanjutan, bioteknologi serta pendidikan. Tahun lalu, nilai perdagangan antara United Kingdom dan Malaysia direkodkan pada 2.5 bilion pound. Chen yakin angka itu mampu mencecah sehingga 100 bilion pound menjelang 2020 seperti yang disasarkan ketua pemimpin kedua-dua negara. I am very optimistic in terms of what I've seen for this trip.
looking at particularly Malaysia economic transformation plan in 2020. And if you look at all the different sectors, for example, capital development, upskilling of workforce, so that to me relate to the education side, the innovation side, the transfer of knowledge, and the other area is very much the advanced engineering, so you can relate to the aerospace side, the supply chain that's important. Beliau ditemui RTM pada pameran tahunan perusahaan kecil dan sederhana SMIDEX 2014 di Ibu Negara. UKTI bersama dengan syarikat pembekal pertahanan dan keselamatan BAE System turut menganjurkan program sesi suai padan perniagaan untuk mendedahkan peluang perniagaan di Malaysia kepada 16 syarikat PKS negara itu. The 16 SMEs, and they range from a wide variety of areas and sectors. It's not just aerospace, it's not just manufacturing. We've got a university here as well called Glendore University. They've been offering their degree programs to Malaysian students. And they're actually looking to set up a campus here as well. We've got LED companies, we've got companies which are in the sort of manufacturing industry as well. So there are wide-ranging companies. What the companies are offering are kind of manufacturing opportunities of their products in Malaysia as well, but also direct sales and also partnerships with Malaysian SMEs. SMIDEX 2014 berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur sejak 4 Jun, menyasarkan nilai jualan melalui rundingan perniagaan mencecah RM350 juta. Malayan Banking Berhad Maybank telah membubarkan 2 daripada anak syarikat tidak langsungnya, MNI Holdings Berhad dan Peram Ranum Berhad berkuat kuasa hari ini. Institusi perbankan terbesar Malaysia itu dalam satu kenyataan kepada Bursa Malaysia berkata kedua-dua syarikat itu adalah milik penuh Maybank Aegis Holdings Berhad. Pembubaran kedua-dua syarikat itu tidak akan memberi sebarang kesan penting kepada pendapatan atau aset Maybank bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Muhammad Yunus Idris telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Mascargo Sdn Bhd berkuat kuasa 10 Jun 2014. Bahagian Kargo Udara Malaysia Airlines dalam satu kenyataan berkata Muhammad Yunus melakar banyak kejayaan sepanjang 30 tahun bersama syarikat penerbangan itu. Pada November 2011, beliau dilantik sebagai pemangku CEO Mascargo dan secara rasminya menjawat jawatan itu pada Ogos 2012. CEO kumpulan MAS Ahmad Jawari Yahya berkata Muhammad Yunus berjaya mengharungi industri kargo yang sukar dengan situasi pasaran yang mencabar disebabkan pertumbuhan ekonomi global yang lembab. Bank Simpanan Nasional BSN menyasarkan 19 juta transaksi perbankan tahun ini menerusi perkhidmatan ejen bank berdaftarnya EBB. Menurut Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Perbankan Komuniti Yunus Abdul Ghani, bagi tempoh Januari 2012 hingga Mei 2014, jumlah transaksi melalui EBB telah mencecah 20.2 juta urus niaga bernilai lebih 1.69 bilion ringgit. BSN kini mempunyai 5,342 agensi di seluruh negara dan menyasarkan untuk menambah 6,000 agensi baru menjelang akhir tahun ini. EBB is considered our priority because this is to be in line with Bank Negara financial inclusion. So there's still a lot of work for us to do because we have to achieve at least another 700 agent. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menandatangani memorandum perjanjian dengan Singer Malaysia Sdn Bhd. Kerjasama ini membolehkan Singer menjadi rakan saluran terus bagi perkhidmatan ansuran produknya di lokasi yang menawarkan kemudahan pembelian melalui EBB. Terima kasih. Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah menerima persembahan 30 kek sempena ulang tahun Keputeraan Seri Paduka Baginda esok. Majoriti kek dipersembahkan oleh hotel-hotel terkemuka di Ibu Negara.
Persembahan kek merupakan acara tahunan setiap kali sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Turut berangkat menyaksikan persembahan kek berkenaan di Dewan Santapan Istana Negara Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Haminah. Seri Paduka berdua meluangkan masa kira-kira 1 jam dan tertarik dengan dekorasi pelbagai kek termasuk kek buah bertemakan Tahun Melawat Malaysia bersama KTM 2014 seberat 40 kg daripada Hotel Park Royal Kuala Lumpur. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohamed Zin turut hadir untuk mempersembahkan kek daripada ATM bertemakan ATM Taat Setia. Hotel Berjaya Waterfront Johor Bahru pula mempersembahkan kek seberat 60 kg dengan tema kapal perang HMS Victory. Turut menarik perhatian Seri Paduka berdua ialah kek Daulat Tuanku daripada Pusat Dagangan Dunia Putra yang dihias di atasnya dengan subah royal bagi yang boleh berpusing dan mengeluarkan bunyi Daulat Tuanku. Antara hotel lain yang menghadiahkan kek dalam pelbagai bentuk ialah Putrajaya Marriott Hotel and Spa, Mandarin Oriental Kuala Lumpur, Hotel Grand Blue Wave Shah Alam, Hotel Golden Horse Palace Berhad, Federal Hotel International Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Convention Centre dan Hotel Shangri-La. Baik, manakala pada tengah hari, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya. Turut menyertai solat Jumaat yang diimamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Perbadanan Putrajaya Tan Sri Dr. Asih Cik Mat. Tuanku Abdul Halim beserta lebih 15,000 jemaah turut mendengar khutbah bertajuk Agama di Martabat, Raja di Daulat yang disampaikan Datuk Seri Jamil Khair sempena ulang tahun Keputeraan Seri Paduka esok. Khutbah khas itu menyeru umat Islam agar bersatu dan berpegang kepada akidah dan syariat Islam yang sebenar dengan menjunjung institusi raja berperlembagaan. Member ingin menyatakan bahawa secara tersiratnya institusi raja-raja di negara ini adalah satu kesinambungan mengekalkan identiti sebuah kerajaan Melayu Islam di tanah air sebagai warisan bangsa. Umat Islam juga diberi amaran terhadap usaha terancang untuk menggugat dan mencabar kedudukan Islam dan hak kebebasan yang dibenarkan oleh agama Islam yang bukan sahaja digerakkan oleh kumpulan tertentu di dalam negara dan dari luar menerusi media baharu. Justru umat Islam diminta menolak kumpulan itu yang dengan jelas menganjurkan budaya kebebasan berlampau atas nama perjuangan hak asasi dan menganjurkan anti-diskriminasi yang bertopengkan badan bukan kerajaan NGO. Kita amat bersyukur dan menjunjung kasih kepada suasana genting dan gawat yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja telah berjaya mengurangkan ketegangan politik, menjaga keluhuran akidah, adat istiadat orang Islam dan menjadi simbol perpaduan rakyat di negara ini. Selaku rakyat yang berpayung di bawah pemerintahan yang di-Pertuan Agong, rakyat perlu sentiasa memberikan taat setia tidak berbelah bagi kepada pemerintah tertinggi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan beberapa inisiatif dan galakan untuk meningkatkan kesedaran pelajar-pelajar di tanah rancangan Felda dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Antaranya menjadikan Maktab Rendah Sains Semara MRSM Felda Trolak sebagai makmal STEM dan memperluaskan penubuhan makmal STEM di setiap wilayah Felda. Perdana Menteri mengumumkan inisiatif itu ketika melancarkan perkhemahan Bitara STEM di MRSM Trolak dekat Sungai Perak. Satu lagi inisiatif ialah menghantar 10 peserta terbaik daripada 200 peserta perkhemahan Bitara STEM itu ke New York untuk menyertai Festival STEM Antarabangsa. Datuk Seri Najib selaku pengerusi Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global turut menyeru semua pihak supaya bersatu meningkatkan kesedaran pelajar mengenai pentingnya pelajaran sains dan matematik. Perkara itu perlu kerana kajian program penilaian murid antarabangsa dan ujian trend pendidikan matematik dan sains antarabangsa menunjukkan Malaysia berada tangga ke-39 daripada 44 negara. 38% pelajarnya gagal skor grade minimum dalam kedua-dua subjek. Saya nak lebih spesifik, lebih khusus lagi. Dia bergantung kepada pengetahuan sains
aplikasi penyelesaian yang berteraskan teknologi yang turut diimbangi dengan inovasi yang berteraskan teknologi juga. Inilah yang kita mesti faham. Dia bukan sebarangan ilmu, tetapi teras pada penguasaan ilmu itu mestilah kepada STEM. Inilah sebab kita buat program ini. Tanpa STEM, bangsa negara akan mundur dalam persaingan yang begitu hebat. Perkhidmatan STEM ini adalah inisiatif Felda dan Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan MIGHT dan Akademi Sains New York dan Politeknik Kejuruteraan Universiti New York. Perkhidmatan Bitara STEM berlangsung selama 5 hari melibatkan 200 pelajar Felda tingkatan 1 hingga 3 daripada 10 wilayah Felda dengan bimbingan 20 pensyarah UKM. Sidang Kepuncak Wanita Global GSW 2014 di Paris, Perancis. Golongan wanita muda perlu diberi sokongan, latihan dan pertukaran pengalaman bagi memastikan kejayaan mereka dalam pelbagai bidang keusahawanan dan profesional. Berucap sempena menyerahkan mandat tuan rumah bagi penganjuran GSW 2014 kepada Perancis, Datin Sri Rosmah menjelaskan sokongan tersebut boleh dilakukan menerusi jaringan program mentoring dalam komuniti wanita pelbagai bidang. Dan kaum wanita kita yang muda ini seharusnya diberi pendedahan dan juga ilmu pengetahuan yang sepatutnya dan seharusnya mereka ada supaya mereka akan terus berjaya. Jelasnya dengan sokongan program mentoring, golongan wanita muda mampu tampil sebagai pemimpin dan menjana potensi mereka sebagai penggerak ekonomi. Berucap di hadapan 1,200 peserta daripada 97 buah negara, Datin Sri Rosmah juga berharap wanita diberi peluang mencipta pekerjaan menerusi bidang keusahawanan dan diberi ruang menonjolkan kepimpinan dalam sektor pekerjaan sedia ada. Bertemakan wanita mereka cipta ekonomi dan masyarakat, GSW 2014 di Paris, Malaysia diwakili 76 delegasi wanita dalam persidangan 3 hari itu. Terhadir pada perasmian forum ini Perdana Menteri Perancis Manuel Valls. Terdahulu, Datin Sri Rosmah mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri Perdana Menteri Perancis Anne Gravon Valls di kediaman rasmi di Hotel Matignon, Paris. Pada pertemuan yang berlangsung kira-kira setengah jam itu, Anne memuji usaha Malaysia dalam pembangunan wanita dan pendidikan kanak-kanak prasekolah permata dan isu autisma. Terhadir pada kunjungan hormat itu Penasihat Khas Permata Tan Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin, Wakil Bakti Datin Sri Kamarzan Ahmad Miah dan Pegawai Khas Perdana Menteri Datuk Siti Azizah Abud. Pelaksanaan projek pendigitalan RTM yang akan dilaksanakan tahun depan akan menjurus kepada wujudnya satu saluran berita sepenuhnya pada masa depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menjelaskan ia merupakan salah satu daripada 7 saluran baru yang dilaksanakan melalui 4 fasa. Jelas Datuk Seri Ahmad Syabri, usaha itu selaras peranan RTM menyajikan maklumat terkini, tepat dan disiar dalam masa sebenar atau real time seperti yang dituntut rakyat. Kita perlukan satu saluran berita sepenuhnya. Dan kita mau jadikan ini saluran berita yang terbaik, yang memenuhi benchmark. Kalau ada apa CNN kita ada, kalau ada apa dalam BBC kita ada. Dan tak mungkin akan didapat dicabar oleh stesen-stesen yang lain. Keupayaan itu membolehkan RTM menjadi rujukan utama berbanding stesen lain dan menyekat penyebaran maklumat tidak sahih di media sosial. Bila berucap pada Majlis Mesra bersama warga berita ehwal semasa di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Fasa pertama, Kelantan, Terengganu dan Pahang bermula Januari 2015. Fasa kedua, Sabah dan Sarawak. Fasa ketiga, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan fasa keempat, Selangor, Lembah Kelang, Putrajaya dan semua ibu negeri serta kawasan separa bandar.
Sementara itu, beliau memberi jaminan projek bandar media akan dijalankan secepat mungkin. Ia berikutan isu tanah yang menjadi punca projek itu terbengkalai sejak 2 tahun lalu. Pembangunan projek media bertujuan melonjakkan industri penyiaran negara sebagai pusat penyiaran di rantau Asia Tenggara menjelang 2020. Manfaat program Sekolah Amanah oleh Yayasan Amir yang berteraskan kemahiran pelajar untuk berfikir mampu menghasilkan pelajar yang lebih berdisiplin dan berdikari. Bersandarkan guru sebagai fasilitator, nyata Badan Kebajikan Khazanah Nasional ini berjaya meningkatkan prestasi sekolah. Sekaligus bukti transformasi pendidikan mampu dicapai menerusi pendekatan yang tepat. Kaedah pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan membuatkan pelajar lebih teruja untuk hadir ke sekolah. Sekolah Kebangsaan Konvent Jalan Pil yang terpilih untuk program Sekolah Amanah ini menyaksikan perubahan ketara yang positif. Seronok datang ke sekolah. Bila mereka seronok datang ke sekolah, mereka tidak akan ketinggalan dalam pelajaran mereka. Bila mereka tak ketinggalan pelajaran, ini sangat membantu dalam peningkatan kemajuan dalam peperiksaan atau pelajaran mereka dalam setiap mata pelajaran. Program ini yang menerapkan pelbagai kaedah bantuan mengajar seperti penggunaan isyarat, hubungan erat antara guru dan murid turut menyumbang kepada kejayaan program Amanah itu. Lebih terkawal. Sebab dalam kelas ni kita macam untuk sistem tishmat ni untuk tanda isyarat senyap, kita angkat tangan je, mana murid automatik akan senyap. Okey, murid lebih pada aktif sebab pelbagai aktiviti yang kita gunakan dalam PMP untuk murid mempelajari tentang sesuatu kemahiran. Macam saya pemulihan mengajar kemahiran, jadi murid tahu apa yang dia perlu buat. Suka sebab dapat jumpa kawan-kawan, dapat timba ilmu. Diharapkan lebih banyak sekolah akan melaksanakan program sebegini. 24 tahun yang lalu, nyawa penyanyi berdaruh harapan ini hampir melayang akibat kemalangan ngeri. Walaupun kini telah pulih, namun masih ada tomahan negatif dilemparkan terhadap dirinya. Dan lebih menyedihkan, ada segelintir penganjur majlis memperalat dirinya untuk mengaut keuntungan. Ikuti luahan hati Zaitun Sameon dalam segmen Menjejak Khabar. Sanggup menahan pedihnya memaksaku, terkaku luka. Ya, memang banyak orang cakap saya, sudah lupa ingatan. Mereka ada yang mengatakan saya gila. Saya tak gila, saya cuma tak ingat. Tapi alhamdulillah 2-3 tahun ni dah pulih ingatan saya sebenarnya. Dan saya baru buat album, single album. I don't know how to contact them. I number pun tak ada, macam mana. Biarlah, saya malam macam mana pun saya boleh hidup. Ya, saya sekarang hidup menumpang kasih pada anak angkat saya. Dia banyak bagi, menolong saya, membantu dari segala segi. Dia anggap saya seperti mak dia sebab dia pun tak ada mak bapak. Jadi kami hidup berdua. Semasa di kemalangan saya berasa begitu sedih sebab saya mengenali beliau. Dan saya masih ingat lagi masa tu Perdana Menteri kita arahkan seluruh rakyat Malaysia ni sembahyang hajat untuk Zaitun. Dan masa itulah betapa kita lihat Zaitun ni begitu besar, begitu disayangi oleh rakyat Malaysia ketika itu. Banyak undangan, alhamdulillah. Mereka ada yang daripada mulut ke mulut beritahu saya boleh mampu menyanyi lagi. Lagu-lagu insya-Allah saya semua ingat. Insya-Allah selagi saya seperti dahulu, saya beritahu saya masih nak menyanyi lagi. Semangat saya masih ada. Saya akan meneruskan hidup ini
untuk mencari rezeki dengan menyanyi. Saya harap peminat-peminat semua terimalah saya. Sebagaimana album baru saya, tajuknya Terimalah Aku. Terimalah aku untuk bercinta denganmu. Agar rindu ini kan terpadam. Izinkanlah aku untuk menatap wajahmu walau sebentar. 6 wanita warga asing dicekup imigresen Pulau Pinang kerana disyaki terlibat dalam aktiviti pelacuran. Ke-6 mereka berusia antara 20 hingga 30 tahun ditahan dalam beberapa serbuan awal pagi tadi. Serbuan membabitkan hotel bajet di Jalan Penang dan Lebuh Chulia. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Laos, Indonesia, Vietnam dan Nigeria. Ketua Bahagian Penguatkuasa Imigresen Negeri Basri Osman berkata mereka ditahan kerana tidak memiliki pas lawatan sosial. Mereka disyaki menjalankan kegiatan menawarkan perkhidmatan seks kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Pulau Pinang, sama ada kepada orang tempatan dan juga pengunjung-pengunjung daripada luar negara. Hasil risikan dan pemantauan selama 2 minggu, pihaknya mendapati wanita berkenaan menawarkan perkhidmatan seks kepada pelanggan dengan kadar RM120 hingga RM150. Mereka ditahan di kem tahanan imigresen Juru untuk tindakan selanjutnya. Seorang anggota polis trafik berpangkat Lance Corporal nyaris maut dirempuh mat rempit yang sedang melakukan aksi berbahaya dalam satu sekatan jalan raya di Permaisuri Setiu, Terengganu. 2 lagi motosikal meloluskan diri dari sekatan polis, manakala sebuah lagi bertindak memencut laju dan merempuh Lance Corporal Muhammad Radi Somiran. Kejadian berlaku di Kampung Nyatuh petang semalam. Akibat rempuhan itu, anggota trafik berasal dari Johor ini patah tangan kiri, pergelangan tangan kiri dan 2 tulang bahu kiri serta luka di muka dan badan. Bila dikejarkan ke Hospital Setiu oleh rakan setugas untuk rawatan. Ketua Polis Daerah Setiu, DSP Abdul Rahman Raja Muhammad yang melawat mangsa mengesahkan anggota polis ini dilanggar seorang remaja awal 20-an berasal dari Besut dan kini ditahan di IPD Setiu. Kes ini kita siasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengurusan Jalan. Untuk catatan untuk kita mengetahui apa sebenarnya. Apa sebabnya anggota penunggang itu bertindak sedemikian rupa. Siasatan awal mendapati remaja terbabit tidak memiliki lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh. Berkuat kuasa serta merta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK mengarahkan pengeluar minyak masak berpaket dan tepung gandum meningkatkan pengeluaran kepada 7 hingga 10% berbanding biasa. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah berkata pertambahan pengeluaran berkenaan perlu bagi menampung permintaan yang semakin meningkat, terutama di bulan Ramadan dan Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi. Kita minta supaya packaging yang kalau minyak masak ni 1 kilo tu akan diperbanyakkan. Kerana dia bawa keluar packaging yang besar. Tapi packaging yang 1 kilo ni diperbanyakkan dan lebih kurang semua barang-barang ni 10% penambahan. Dan kota-kota kepada ni pun akan kita bagi tambahan kota bekalan kepada pemborong-pemborong ni supaya dapat membekalkan minyak tepung kepada peruncit-peruncit yang membuat tempahan daripada mereka. Menteri KPDNKK Datuk Seri Hassan Malik juga akan mengadakan pertemuan dengan pengeluar minyak masak dan tepung gandum dalam tempoh terdekat bagi memastikan bekalan tersebut mencukupi di seluruh negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penguatkuasa KPDNKK mendapati masalah kekurangan bahan berkenaan hanya melibatkan pasaraya kecil dan kedai runcit di beberapa kawasan tertentu. Manakala pasaraya besar tidak mengalami masalah tersebut. Ia berpunca daripada masalah kelewatan penghantaran bekalan oleh pemborong berikutan permintaan yang tinggi. Datuk Seri Ahmad Bashar yang juga adun bakar bata bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kejohanan bola sepak 9-11 Piala Ketua Pemuda UMNO bahagian Alustar di Maktab Mahmud Alustar.
Baik, seperti Piala Dunia, debaran Piala FA juga tidak kurang hebatnya. Dalam tempoh 24 jam lagi akan datang, juaranya bakal diketahui. Persoalannya sekarang penyokong sendiri di dalam dilema mahu menyokong pasukan yang mana, Felda United ataupun Pahang. Ini turut dialami Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Ramai yang tanya saya nak sokong siapa? Nak sokong Felda ke nak sokong Pahang? Jadi saya kata saya akan pakai dua baju. Satu baju Felda, satu baju Pahang. Dan kalau nak selamat, saya akan tonton televisyen di rumah. Cakap pasal Felda, saya pun anak jati Felda juga kan. Felda je ke-6. So yakin tak Pahang boleh menang? Saya yakin lah Pahang boleh menang. Pahang layak ke final buat kali kedua selepas menewaskan Johor Darul Takzim. Selepas kali pertama menjuarainya pada tahun 2006, skuad Tok Gajah mahu memastikan kemarau 8 tahun itu ditamatkan malam esok. Persiapan rapi telah dibuat sejak seminggu lalu dengan menjalani latihan di Stadium Temerloh dan di Kuantan. Kena lebih fokus dan jangan ambil sambil lewa dan jangan menjadikan game yang lepas bahawa itulah performance. Tidak, ini adalah perlawanan baru dan kita mesti bersiap sedia mulai pada sekarang dan juga akan memperbaiki sedikit sebanyak kelemahan yang ada pada hari itu untuk pertandingan akhir ini. Main seperti biasa, seperti yang kita sebelum ni kita lawan Johor Darul Takzim. Dan kita juga tidak anggap pasukan Felda satu pasukan yang lemah. Kita buat yang terbaiklah untuk final nanti. Saya rasa pemain semua dah bersedia, tak ada masalah, tak ada tekanan dan kami akan cuba memberikan yang terbaik. Felda United FC pula melakar sejarah sebagai kelab kedua layak ke pentas final selepas Sime Derby. Walaupun dilihat sebagai underdog, The Fighters tidak boleh dipandang mudah. Pencapaian terbaik pernah diraih dalam Piala FA sebelum ini ialah mara ke peringkat suku akhir sebanyak 2 kali pada tahun 2008 dan 2011. Akhir ni apa-apa saja boleh berlaku kerana bagi saya lah tidak ada favourite team dalam final tadi. Jadi dengan suasana yang riuh rendah macam World Cup lah ya, dan diminta kedua-dua pasukan mempersembahkan satu mutu permainan yang baik bagi menghiburkan penyokong-penyokong kedua-dua pasukan. Kalau saya sendiri, Felda punya misi yang kuat kerana saya ada suku Syahid sama Shalom. Dapat elakkan daripada suasana gairah gemuruh lah, kalau boleh, yang mana first time beraksi untuk final tu elakkan daripada perasaan gemuruh supaya dapat atasi dengan cepat supaya kita boleh beraksi dengan cemerlang lah. Dalam hari itu, tekanan menjelang perlawanan akhir Piala FA semakin dirasai kedua-dua pasukan yang meletakkan satu matlamat mahukan trofi Piala FA edisi 2014. Pengendali Felda United Irfan Bakti Abu Salim lebih selesa beraksi sebagai pasukan underdog, manakala Zainal Abidin Hassan mahu mengulangi kejayaan 2006. Turun beraksi buat pertama kali di pentas final pastinya memberi suasana berbeza buat kelab Felda United. Namun bagi Irfan Bakti, itu adalah perkara biasa buat pemain dan ia hanya bersifat sementara. Tapi kepada pemain baru ini mungkinlah. Ini mungkin pertama kali masuk gelanggang betul ramai. Mungkin ada pemain yang nervous, tense, pressure kan. Jadi saya telah nasihatkan kepada pemain supaya relax dalam soal ini, harus mengatasinya lah dengan ketenangan. Bagi ketua pasukan, Syukur Adan yang membuat penampilan kali keempat di pentas Piala FA yakin pasukan berstatus klub akan membuat kejutan malam esok. Yang penting selama ni orang tak target pemain Felda layak ke final. Orang semua target tim-tim state yang kebanyakannya untuk ke final. Tapi kami telah buktikan bahawa pasukan kelab pun lately ni pun akan buat sesuatu lah untuk dalam industri bola sepak kita pada tahun ni. Sementara itu, di kem Tok Gajah, aksi kurang konsisten yang dipamerkan anak-anak buah Zainal Abidin Hassan sebelum ini kembali menemui rentak selepas persembahan cemerlang di peringkat separuh akhir. Tambah Zainal, kejayaan menjulang Piala FA pada 2006 diharap dapat diulang pada perlawanan malam esok. Saya harap dapat mengulangi sejarah 2006 bila membawa Pahang ke perlawanan akhir Piala FA, dan saya rasa dengan
kehendak pemain-pemain semua dan juga tungkus semua pemain-pemain semua, insyaAllah mereka akan beri yang terbaik dan saya berharap Nasib akan menyebelahi pasukan Pahang. Biarpun diletakkan selaku pilihan untuk menjulang piala, Ketua Pasukan Razman Roslan yang turut membuat penampilan kali keempat di pentas final Piala FA tidak mahu rakan pasukan memandang rendah kemampuan lawan. InsyaAllah saya akan gunakan pengalaman saya sebelum ni untuk membantu rakan-rakan dan saya rasa tak ada masalah kot. Pemain-pemain Pahang pun tahun lepas kita dah main di final, so saya rasa tak ada masalah. Baik, di kalangan pemain The Fighters, pemain tengah Indra Putra Mahyudin punya impian tersendiri di pentas final Piala FA bagi 2014. Itulah impian saya, ialah menjadi sejarah bagi saya lah. Apa ni 3 kali berturut final. Apa yang saya harapkan lah, insya-Allah supaya pada tahun ni rezeki pada saya lagi, insya-Allah, dan mudah-mudahanlah siapa yang diturunkan bagi hasil yang terbaik lah, itu yang penting. Namun, pemain import Tok Gajah, Dixon Wakemi, tiada laluan mudah buat Felda untuk mencipta peluang sepanjang tempoh 90 minit permainan esok. Football, it doesn't mean if it's Premier League team or not, they are in the final. They work so hard to be here, they deserve to be here. So it's same for us, it's same team, no difference, Premier League or not. Arsenal almost got problem, they win in extra time against Wigan, Premier League. Buat pertama kalinya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memperkenalkan sistem jualan tiket secara atas talian bagi perlawanan akhir Piala FA malam esok. Kesemua 10,000 tiket yang diperuntukkan telah habis ditempah, 7,000 tiket sudah dituntut. Kesemua tiket yang ditempah boleh dituntut di Stadium Melawati Shah Alam. Kaunter tiket telah dibuka seawal jam 9 pagi tadi. Bagaimanapun keadaan di sekitar stadium agak lengang. Menurut wakil penjual tiket Azizan Harun, segala proses tuntutan sejak Selasa lalu berjalan lancar dan berharap pembeli yang sudah membuat tempahan supaya datang menebus tiket mereka dengan segera bagi mengelakkan kesesakan di saat-saat akhir. Kalau boleh datang awal lah. Hari ni macam pagi ni tak beramai. Sagi tengah hari macam tu. Selalunya time lunch penuh. Tapi kalau boleh datang awal, esok pun datang awal lah pagi kan. Pasal petang esok pun sibuk dengan orang dah jual tiket. Orang yang dah jual tiket. Besok masih lagi dibuka? Besok masih lagi buka sampai pukul 8. Langkah yang diambil FAM ini nyata merupakan satu pilihan positif dan disambut baik oleh peminat bola sepak tanah air, terutama oleh mereka yang kesuntukan masa untuk ke stadium, sekaligus mengurangkan kesesakan semasa membeli tiket. Bagi saya, tiket online ni dia ada pro and con dia. Cumanya kalau macam di kawasan-kawasan bagi penyokong-penyokong yang di kawasan luar bandar tu, untuk membeli tiket secara online adalah amat sukar lah. Tapi bagi untuk yang biasa bermain dengan internet ni, baginya adalah amat mudah kerana kita boleh terus ambil tiket tanpa ada nak menunggu lama lah. Regarding ni berkenaan dengan tiket online ni, bagi saya memang efektif. Kalau teruskan macam ni, insyaAllah kita punya ulat tiket akan berkurangan lah. Sebab saya just book last week dan saya boleh collect anytime. So jadi saya tak pening kepala nak fikir nak pergi collect kat mana, nak kena queue kan. So okay, for me better lah kalau kita try content ni macam ni kan, untuk masa depan kita punya bola sepak kan. Baik, kita beralih ke kejohanan Hoki Piala Dunia 2014. Malaysia terus kempunan untuk mencari mata pertama apabila tumpas 0-2 di tangan England pada perlawanan ketiga kumpulan A semalam. Kekalahan itu sekaligus menutup peluang Malaysia untuk mencapai sasaran 8 terbaik dunia. Malaysia perlu menjadi mata dalam dua perlawanan terakhir kumpulan A untuk sekurang-kurangnya menyamai rekod yang dilakar menduduki tempat ke-8 pada 2002. Berdepan England dalam cuaca hujan nyata sukar dan seawal minit ke-5, kawan Malaysia bolos menelusuri jaringan padang Mark Gleghorn. Peluang terbaik Malaysia untuk menyamakan kedudukan hadir pada minit ke-20, namun pertahanan England bijak mematahkan percubaan Faizal Shahri. England lebih banyak berkampung di kubu Malaysia dengan percubaan bertarik halus, namun penjaga gawang negara S. Kumar kental mengawal keadaan.
England akhirnya mengesahkan 3 mata milik mereka ketika perlawanan berbaki 3 minit apabila Ashley Jackson menyudahkan gerakan pukulan sudut penalti. Tewas bermakna Malaysia terus menghuni tangga tercorot kumpulan A tanpa sebarang mata. Destinasi dituju, informasi diburu. Itu moto bagi RTM Bikers Club RBC yang ditubuhkan oleh warga Angkasa Puri. Selain bermatlamat mengadakan aktiviti permotoran secara sihat dan berkumpulan, ia sekaligus dapat menyampaikan mesej kepada masyarakat. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Dr. Jailani Muhammad Yunus, juga selaku penasihat rasmi RTM Bikers Club RBC, kelab ini merupakan inisiatif warga RTM yang memiliki motosikal berkuasa tinggi. Langkah yang amat baik sekali lah, kerana dengan adanya minat yang bersama ini, mereka dapat bersatu hati dan juga membuat beberapa aktiviti. Dan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan ini juga boleh menyumbang balik kepada program-program yang RTM selalu terlibat. Dr. Jailani berucap dalam majlis kerakyaan RTM Bikers Club dan kempen kesedaran keselamatan jalan raya di Angkasa Puri. Sehingga kini seramai 32 orang ahli telah menyertai kelab RBC dan mengharapkan lebih ramai penyertaan termasuk dari Sabah dan Sarawak. RBC juga akan menjalankan usaha dengan melaksanakan program tanggungjawab sosial termasuklah memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Baik, saudara, berita nasional 8 malam setakat di sini. Bahang kehangatan Piala Dunia 2014 makin dirasai di serata dunia. Pelbagai promosi diadakan bagi menyemarakkan lagi demam Piala Dunia. Dan siang tadi, Akhbar Kosmo melancarkan sisipan khas rentak Brazil yang mengandungi pelbagai informasi menarik dan sejarah berkaitan Piala Dunia yang berprestij itu. Sisipan itu diterbitkan mulai hari ini hingga 14 Julai depan. Jadi sebagai penutup, saksikan kemeriahan acara pelancaran sisipan rentak Brazil itu. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.